Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan jelas sejak Perintah Kawalan Pergerakan, pemikiran dan pendekatan sains penting untuk kita matikan rantaian jangkitan SARS-CoV-2 yang membawa pada pandemik COVID-19 atau 19. Masalahnya, walaupun di negara yang termaju seperti Amerika Syarikat, mereka lagi masih memperdebatkan tentang nak pakai pelitup muka atau tidak. Dan kalau kita lihat, capaian kes baru di Amerika nilainya puluhan ribu. Saya ingin tarik keluar pada malam ini hakikat bahawa masyarakat kita kini tidak ada pilihan tetapi menggunakan teras aplikasi pemikiran dan pemahaman sains dan teknologi. Oleh itu, saksikan masa depan kita. Kalau ikut contoh saya nak bagikan ini, memang hebat. You see, these mangrove forests, it stops and absorbs the destructive impact of the tsunami wave, sacrificing itself but protecting everyone behind it, just like Gandalf in The Lord of the Ring when he says, "You shall not pass." Ladies and gentlemen, what the story of Kapuenwala had demonstrated to the world is the significant role of mangrove forests when a natural disaster strikes, and how saving these forests could help save lives and homes too. Itu adalah juara. Tapi yang seorang lagi saya tak boleh bagi rahsia ni, tapi tak jauh markah dia dengan juara. This Ovitrac contained insecticide known as insect growth regulator, which stops the development of babies mosquito from turning to adult. So eggs will not hatch, larvae and pupae will not turn into adult mosquito. When female mosquito comes to one of our trap, they will contaminate themselves with this insecticide. So when they go to the next breeding site, because they do skip oviposition, they will carry it together, transfer it to the new breeding site, and it will affect the new breeding site as well. Itu tadi juara dan naib juara FameLab. FameLab ni senang je, 3 minit cakap sains, tapi perlu dalam bahasa Inggeris dan perlu berhadapan dengan kritikan dan soalan hebat para juri. Malaysia sudah pun 2 kali mempunyai juara antarabangsa, juara dunia dalam hal ini. Untuk itu kita harapkan tahun 2020 juga kita akan ada juara. Paling hampir dengan saya, tadi anda sudah mendengar persembahan beliau, tsunami, pokok bakau dan sebagainya adalah Don, dan tentunya wakil keseimbangan jantina pada malam ini adalah Adila. Saya ingin terus saja. Don. Yes. Apa cerita paya bakau ni? Saya rasa ialah sebab selepas 8 tahun belajar dan mengaji pasal kajian berkaitan dengan bakau. So I've learned that bakau tu is one of those underestimated ecosystem. Kenapa? One is because ialah stigma dia dengan ecosystem is mostly human nature, ialah kita suka something that's nice, smells good, kan pleasant to the eyes, and doesn't look terrible basically. Whereas bakau is totally opposite. Kan sebab so bakau smells, bakau is dirty, but there's a reason why it looks that way. Tapi bila dirty atau kotor tu dia ada tanda ungkapan. Exactly. Kerana apa yang kotor bagi saya tidak kotor bagi Don. Betul. Kenapa? Because the reason why bakau looks that way is because they have been providing ecological service for us eventually. Kajian telah menunjukkan bahawa bakau dia boleh filter out sediments, heavy metals, nutrient for going out into the ocean, and how these chemicals or nutrients were prevented from entering into our food, fishes, crabs and so on. And instead of serving towards our children and family, it stays there being stored. So basically that's one of the services that being provided. Bagi satu contoh, orang biasa pun boleh bagi tahu apa yang Don beritahu, tapi sebagai pengkaji dan saintis paya bakau, bagilah satu kenyataan sains yang kalau saya tak membaca saya macam cerita. The scientific side of the mangrove. From a more, I think the most biggest impact, the most obvious is berkaitan dengan tsunami lah. And one of the most tragic punya incident adalah the 2004 Indian Ocean tsunami. So during that period we have like lebih daripada 200,000 penduduk Southeast Asia
mainly, and even our Indian neighbours as well, Sri Lanka and India. Right. So we have loss of life during that period. But there's a story that in Sri Lanka, Kapuhenwala, perkampungan, dia berdekatan dengan kawasan pantai, di mana diorang hanya ada 2 kes kematian dibandingkan dengan jiran mereka yang ada 5,000 kematian. So di sana di sanalah menyerlah fungsi sebenar bakau, where they can save life and being the frontliners, our frontliners that that protects coastal community behind as well as the lives of people. So that's one of the main functions in terms of saving lives and homes as well. Saya berada di Aceh, Ulele ke Kota Raja, malah saya turun ke bawah 2 jam bot perjalanan. Tapi itu kita akan kongsikan cerita lain, kerana dah hebat, dah muda, saintis. Saya nak tanyalah, sekarang ni perubahan iklim dunia, paras air laut di seluruh dunia semakin naik, dan itu antara ancaman utama kepada payah bakau. Itu Don kena jawab soalan tu lepas ni. Tapi ya, Dila tu saya tanya. Pasal dia, kami memimpin tahu apa? USM kan? USM, betul. Adila ni hebat bila saya kena jadi juri lah pasal FameLab tentang komunikasi sains. So saintis ada, saya tengok bahagian komunikasi. Topik yang Adila pilih tu, temanya adalah buzz off. Boleh ceritakan kepada rakyat Malaysia kenapa pilih topik tu dan apa yang saintifik sangat? Perkara tu mungkin boleh dibincangkan di kedai kopi ataupun di tempat kopi mahal, Starbucks ke dan sebagainya kan. Tapi Adila pilih dia untuk jadikan dia komunikasi sains. Buzz off tu sebenarnya adalah daripada bunyi nyamuk. Kita nak offkan bunyi nyamuk. Jadi kalau kita tengok kenapa saya pilih chapter ni, kita dah berapa tahun daripada awal 1900 sampai sekarang kita dah diserang dengan penyakit denggi lah, kita specifically untuk Malaysia ni. Jadi bila kita cakap pasal denggi ni, sampai sekarang kita masih tiada vaksin. Sampai sekarang kita tak ada specific treatment untuk denggi ni. The only thing, kalau orang tu kena denggi memang boleh baik, tapi kita treat dia symptomatically. Kalau demam, kita bagi ubat cara demam. Kalau kita tengoklah, kalau dia attack kidney ke ataupun any platelet, kita tambah darah and everything. So kita treat dia mengikut simptom, tapi tak ada, masih tiada vaksin untuk denggi. Jadi itu yang, dan kita terlampau, kita ada bad habit of like paying attention to pandemics only when it's too late. And obviously we don't want that. And even when it comes to dengue, kita rasa macam kita dah terlalu selesa, dah lama kita boleh survive. Kita ambil raket, kita pukul-pukul nyamuk, itu cara kita untuk bunuh nyamuk tu. Tapi dari segi researchnya, dari segi sainsnya, kita untuk saya punya part, kita cuba untuk kita cuba untuk kawal dengue tu dari peringkat dia immature stages, dari peringkat dia so kajian Adila tak lawan virus tapi lawan vektor dia. Lawan vektor, sebab tetapi vektor tahu apa? Vektor tu pembawa. Pembawa nyamuk. Kita nak bunuh nyamuk tu, tapi kalau kita nak bunuh dia waktu dia dah dewasa, susah sikit sebab dia dah disperse. Kemana-mana dia pergi, dia terbang. So kajian saya, kita fokus on mengawal vektor tu dari peringkat dia pramatang. So daripada dia telur, daripada dia larvae, daripada dia pupa, sebelum dia jadi dewasa, jadi concentrated dekat bekas-bekas. Dan the thing about dengue ni, even takungan air sebesar shilling 20 sen, dia boleh survive. Dia successful, and sometimes it is too successful mosquito ni. Adila, Awani ni bukanlah pasal kita tak sayang USM, sayang. Tapi Universiti Melaya lebih dekat. Kita selalu panggil T-Direct. Dan ada profesor-profesor yang mengkaji. Dan saya ingat lagi, pelbagai diskusi penerbit saya pun lebih ingat lagi. Ada satu kali tu, mungkin kita sepatutnya tidak lagi melawan nyamuk, kerana nyamuk ni nampak gayanya, evolusi dia lagi cepat daripada cara kita nak mementeras. Cuba Adila bagi saya pemahaman tentang perkara itu. Bukanlah saya nak kata USM lagi bagus daripada UM, tak. Baguslah Malaysia ada banyak saintis melihat pada perkara yang sama. Tapi hujah tu perlu dibincangkan kan? Betul. Kerana kita dah buat fogging atau sembur asap. Kadang-kadang ramai orang pernah dia pergi tempat letak kereta tu tak boleh nampak kereta, penuh putih saja. Lepas tu kalau jiran kita kena, pagi dia datang, fogging petang dia datang kan. Lepas tu kita letak serbuk dalam
kolam air dan sebagainya. Tetapi Aedes masih lagi hidup jelas daripada angka jangkitan denggi. Jadi kenapa gagal? Tidakkah hipotesis ataupun teori yang diletakkan itu, jangan lagilah kita lawan kerana diri kita dah kalah dengan Aedes, kita buat cara lain. Pandangan Adila. Oh, terima kasih. Okey, itu sebabnya kita celebrate diversity dalam sains ni. Untuk ada bidang yang dia mengkaji virusnya. Okey, untuk bahagian saya kita more kepada behavior dan entomologi. Maksudnya serangga ni punya bahagian vektornya. Jadi dia datang bersama-sama. Okey, untuk entomologi ni kita tahu ada harapan lagi ada harapan lagi lah. Tapi the thing about nyamuk ni betul lah dia adaptable. Tapi sebab tu untuk kajian saya cakap tadi kita kawal dia dari peringkat dia pramatang. Sebab bila dia dah besar dia very adaptable to different environment. Kenapa hebat sangat? Dia survive kan? Aedes aegypti dengan Culex. Kalau untuk dengue spesifik, kalau untuk dengue dia kalau untuk dekat Malaysia aegypti dengan albopictus namanya. Okay. Dua ni memang primary dengan apex predator lah. Bukan USM je apex ni. Betul, faham. Mosquito Saya terima hujah tu, Jadi kalaulah, ini soalan saya tanya pada ketika FameLab, kalaulah dapat semua yang dicari dalam kajian tu, apa hasilnya? Kalau dapat, kita boleh mengurangkan lah. Itu yang kita kajian ni sedang ke arah positif lah. Kita nampak positive result sebab kita kumpul telur tu dan telur tu tidak menetas. Jadi kita kira telur tu dan bilangan telur tu semakin menurun dari hari dari minggu ke minggu. So maknanya dia pramatang lah. Dia macam dia pramatang. Belum lagi dia besar dah darah. Dia tak gugur abortion lah. Legally. Tapi masalahnya kita kena jumpa telur tu. Betul. Sebab tu kita kena masa letak tu kita fokus ke tempat-tempat yang hotspot. Dan kita tahu di mana kita letak tu. Okey. Kita mungkin melihat sains itu sebagai perkara yang susah, tapi ada rakyat Malaysia yang tidak melihatnya susah. Malah mereka mahir di dalam bidang sains yang mereka pilih dan kini mereka tampil untuk keluar kepada masyarakat dan memberikan pemahaman, malah mungkin merayu kerjasama. Contohnya, kalau kita terus tidak sayangkan payung bakau, bukan saja kita akan dilanda dengan tsunami dan bahayanya, tetapi kita juga akan kehilangan kebanyakan spesies yang mungkin sekarang kita nikmati sebagai makanan dan sebagainya. Malah kalau anda tak suka pun makan makanan berkaitan dengan payung bakau dan laut dan sungai, takkanlah tak suka melihat kunang-kunang yang indah di malam hari, bagaikan bintang-bintang yang bertaburan itu dan sebagainya. Dan itu tidak bermaksud anda hanya perlu tengok kawasan pantai. Itu juga bermaksud jika ada empangan yang nak menghalang aliran air dan jumlah isi padu aliran air ke muara kawasan anda mungkin perlu berfikir. Itu Don, tetapi Adila pula, saya sendiri sudah 3 kali dijangkiti virus dengue, 3 kali demam. Dan itu masalah yang kita tidak boleh nafikan sampai sekarang. Kita cuba pelbagai. Jadi, saya beri Adila dulu. Jika kajian Adila dengan kerjasama PKS tempatan untuk matikan tumbesaran telur Aedes, nyamuk Aedes untuk tidak berjaya menetas. Tapi kalau evolusi Aedes ni berjaya mengatasi itu bagaimana? Betul. Masalah dengan Aedes ni dan climate change juga ada kaitan sebab temperature semakin increase, tinggi. Jadi cycle untuk nyamuk tu makin cepat. So makin cepatlah, makin banyaklah nyamuk. Saya terlupa dah biologi ni, berapa kitaran hidup dia tu? Kitaran dia kalau untuk dia daripada telur nak ke dewasa tu dalam masa 7 hari. Sebab tu kalau kita tengok dekat dalam rumah kita, setiap sehari tu kalau ada yang ada container yang hold standing water tu kita curahkan lah kan, kita knock. Dalam seminggu dia mesti daripada bertelur sampai dia terbang. Kalau tak dalam masa seminggu lah ideally dia akan terbang. So kena kacau-kacau lah air tu kan. Kalau air tu mengalir tak apa, kalau air tu still tu itu masalahnya lah. Itu dengan nyamuk ni. Dia adaptasi dia berbeza kan, cepat kalau kita tengok tu.
Jadi dulu berapa? Kalau perubahan iklim menyebabkan lebih pantas? Dia sekarang boleh 5 hari pun boleh. 5 hari dah boleh? Dia depends on cuaca dan persekitaran jugalah. Okay. Dia boleh jadi 10, dia boleh jadi 5, tapi generalnya 7 lah untuk dia jadi dewasa. Tapi the thing is, dia akan resistant, betul macam Cik Kamarul kata. Bila dia dah selesa dengan satu benda tu, dia adaptasi dan benda tu dah tak berjaya. Jadi untuk kajian ni, untuk jangka masa panjang, chemical yang kita kena use tu, kita kena tukar. Kita kena ada rotation supaya bila dia tak resistant. Dia sentiasa baru nak macam okey dengan benda ni, kita letak benda baru, terus mati balik. Kita sentiasa kena tukar. Sekarang adalah fokuskan kepada adalah insecticide tu, nama dia insect growth regulator. Dia ada banyak different class. And bila different class ni, dia ada different chemical juga. So kita guna chemical insecticide ni daripada kelas yang berbeza. Jadi mekanisme dia berbeza. So racun lah sebenarnya. Dia macam racun lah. Tapi yang mesra saya alam guna namanya mesra alam. Dia WHO approve. Dan tempat-tempat yang macam kat Brazil contohnya, dia nak combat Zika with, yang juga sebabkan nyamuk Aedes. Dia gunakan, dia treatkan dalam drinking water sebenarnya. So orang boleh minum? Orang boleh minum, tapi different kuantitinya lebih sedikit lah kalau berbanding dengan apa yang kita gunakan kat sini. Jadi untuk jangka masa panjang sentiasa kena rotate benda tu lah, kena change the method that we use and integrated vector management. Sebelum saya bertanya tentang perubahan iklim juga untuk paya bakau, dalam persembahan FameLab pertandingan akhir Malaysia di MITE Cyberjaya, dia bercakap tentang kebolehan Aedes, nyamuk Aedes. Dia pandai, dia tak bertelur satu tempat. Do not lay the eggs in one basket adalah mantra. Mantra dia, betul. Padahal otak dia kecil je nyamuk ni, tapi hebat lah kan. Cuba cerita sikit tu. Dia pasal nyamuk ni, katalah kita ada 5 bekas kat sini dan kita ada seekor nyamuk. Dan seekor nyamuk tu dia boleh dalam 100 ke 200. Dia depends lah telur dia. Dan dia gigit kita pun bukan seorang. Dia gigit kita, kita ni sikit, dia terus gigit ke orang lain kan. Dan sebab tu dia punya kadar kejantikitan tu lebih cepat kan. Jadi bila dia ada telur, katakan 200 telur dan kita ada 5 bekas kat sini, dia tak ambil 200 terus satu bekas, tapi dia ada, kita namakan dia skip oviposition. Maksud oviposition tu maksudnya bertelur, laying eggs tu. So dia telurkan 50 sini, 40 sini, 30 sini untuk cukupkan 200 tu. Pandailah. Jadi satu trap ni kita nampak ada telur nyamuk, kita tuang. Jadi dia ada backup plan. Yang sebab tu yang dia lebih hebat dia. Orang kata kalau sains ni terpisah beragama, tapi kalau kita lihat bukti tu, kita melihat keajaiban yang Tuhan berikan tu. Don, apa pun kita buat, suhu dunia makin naik, Greta Thunberg dah tak larat dah nak marah-marah pemimpin dunia. Jadi paya bakau ni macam mana? Kepentingan atau benefit bakau memang we can see from two different perspective locally. Locally is basically food, recreation, tempat peranginan, chalet and stuff like that. Those are locally. Even the food we get, aquaculture production, siakap tiga rasa semua, can be all from there. But then from a bigger angle, which is climate change, the reason, just like I mentioned tadi lah, it smells. The reason it smells is because kan warna hitam kan mostly, and those lumpur paya bakau warna hitam is because they are sulfur based. Macam telur tembelang gitu kan. So they smelly dark, so sulfur based. And sulfur-based material are associated with low oxygen level. So bila low oxygen level, maksudnya bahan organik dalam bakau dia terlerai dalam slower rate, and sometimes they don't even terlerai, they just piles up. So those are all carbon. So how plant grow basically is as they grow, they take carbon daripada environment and be part of their plant, leaf, buds and so. So it shades kan as it grows, it sheds all of the material and piles up over the land over and over. So that's why research have proven that the soil itself, they have 1,000 or even million years old of material contained in. Itu pun belum habis dikaji kan? Itu pun belum habis kaji lagi. Apa yang tersimpan exactly dalam. So research mengatakan, kajian mengatakan bahawa as we conserve ataupun maintain our mangrove forest kan, protect our mangrove forest, we are actually preventing carbon from being released out into the environment, which eventually, and as we stop that, we also preventing. So apa mesejnya? Yang tengok ni ada yang keluarga dia dalam industri pembinaan, ada yang dalam dia suka menembus guna pantai. Yes, exactly. So climate change is associated dengan
carbon dioxide being released, kan? Those are greenhouse gases. So conserving mangrove basically reduces the carbon dioxide that being stored in the mangrove from being released out. So basically reducing climate change effect jugalah. Something like that. Don kajian di mana? Saya belajar di Universiti Malaysia Terengganu. Tempat kajian? Baik bakau. Setiu Wetland. Okey. Ceritalah sikit pasal Setiu. Okey. Setiu Wetland is one of those wetland area lah. Cerita macam ni, cerita macam dalam Facebook. Macam waktu kali pertama saya masuk tu, saya pijak kaki saya terbenam sampai lutut whatever. Cerita. Susah you remember your first time? Okay, to be honest, my experience dalam bakau is not a sweet memory. Okay, itu lah dengar tu. It's not a sweet memory because just like penonton ke you guys kan, the experience is not good. It smells. Okay. Masuk dalam buat kajian, ambil sampel tu sampai it's knee deep. Nak jalan pun susah. Nak jalan pun susah. So 1 bulan, 2 bulan saya buat research tu, adalah fikir 2 kali kenapa saya buat research ni, kenapa saya buat research ni. But then the bigger picture is undeniably, this is the purpose. It's like this studio, they are penonton yang dia tengok kita tiga. But the producers, the cameramen are making this happen right now. So that's the function of mangrove. They're having this stigma, kan? So that's what helped me keep on my research and completed my research lah. Apa yang Don paling suka tentang pengalaman di Setiu Wetlands? I just like from a human perspective. Nampak ketam ke apa dia? Actually the people sebenarnya. Okay. Yeah, the people of Terengganu are very, especially when we get to know them, kan? I work to them. So masa buat research tu, I have to get assistant bantuan daripada local community, boatman, some of them. Betul atau tidak? Tidakkah orang tempatan yang lebih menghargai anugerah alam macam tu? Exactly. I think so. I feel so lah because yalah. And another thing about Setiu is every year diorang kena monsoon, impact monsoon. So the last time I went there, which is like 2018 jugalah. Okay. So when I went there, diorang macam kumpul duit, bayar excavator untuk timbus pasir yang during monsoon period tu. Ni mereka buat sendiri, tak harap? From what the local community, they say seorang tong-tong lah, 1,000. Sebab memang excavator. Apa nama tempat tu? Kampung apa? Setiu Wetland punya area. Ada kampung lah tepi tu? Ada kampung tu. Saya memberikan penghargaan kepada penduduk berhampiran dengan kawasan Paya Bakau Setiu Wetland. Dia tak ingat nama kampung, nanti kita cari. Also sebab belanja siakap lah masa tu dapat 3 siakap. Jangan cerita semua, cerita sikit lah. Strategi untuk menang di Cheltenham untuk jadi juara dunia. Okay. Actually winning FameLab 2020 is not really my effort. I've used Abi, Kai, Zaid, juara-juara dulu. Juara-juara Malaysia yang sebelum ni and use their sample, their structure as my own guideline. Okay. So it's actually 3-4 years of learning experience lah from them. So and what I noticed all of them is they don't remove the human factor. Okay. Science become difficult and unimportant, tak penting bila kita remove the human factor in it. Okay. Just like how Dita talks about dengue and so on, because it's very human related, kan? So that's what mangrove. So ada perancangan lah untuk UK mesti versi berbeza kan? Yes. So there's a lot of restructure and go on lah. Exactly. Siapa pun rakyat Malaysia yang ketua pegawai eksekutif ke, ahli sains ke, siapa juga yang nak membantu Don untuk jadi juara dunia, hubungi Esrowan ni. Kalau tak tahu nak hubungi Don ataupun Mike Malaysia, insyaAllah saya akan hubungkan. Adila pun kena bersedia kan, apa-apa jadi kalau dia demam. Kan? Betul. Oh nak. So adalah Okey, sebelum saya tutup, bukan kali pertama Don masuk. Yes. Kegagalan itu penting. So I've joined FameLab since 2017. Okay. So that time was just Zaid. Yeah. But I remember what you said actually during the final. That's masa 2017 final. So after everyone announced the winning to semua kan, I went back to you and asked for feedback from the judges. And everyone said, oh, your presentation was clear, it's understandable, but what's lacking was meat. So you say, there's not enough meat in your presentation. So this time I hope I put rendang lah terus. Bila? Oh, saya first time. Saya first time join FameLab ni. Dan kita kalah dengan juara yang hebat ni. Okay. There's a lot of improvement lah yang boleh dibuat dan insyaAllah boleh kembali lagi. And kita menyeru semua untuk join. Harapan saya,
baguslah kalau UXM menang. Tengok kita kena profesional UMP ni. Tapi pokoknya kita mahu kemenangan kali ketiga bukan Untuk kerana Malaysia. kemenangan. Kerana Malaysia ada banyak perkara baik yang boleh kita ceritakan kepada dunia. Masalah paya bakau 200-250 ribu hektar seluruh dunia itu perlu dilindungi. Penyakit yang dibawa oleh vektor Aedes aegypti, Albopictus dan mungkin juga Culex, dengan kanak-kanak yang gagal lahir dengan sempurna sampailah kematian ahli keluarga, satu keluarga akibat denggi. Semua itu mungkin boleh diselesaikan. Jadi kita nak kongsi ini dengan dunia. Terima kasih kepada kedua-dua, Johan dan Naib Johan, FameLab 2020 Malaysia. Mereka juga sekarang perlu memikirkan bagaimana nak menjadikan Malaysia juara FameLab di Cheltenham Festival. InsyaAllah akan berlangsung mungkin bulan Oktober, dengar katanya. Sepatutnya dah berlangsung bulan Julai. Bulan Julai ini. Saya juga ingin memberi penghargaan kepada British Council, penghargaan kepada MAID Malaysia dan kepada mereka yang membantu FameLab kerana ia bermula agak sederhana tetapi ia semakin mendapat kekuatan. Dan jika kita bantu lagi perkara seperti ini, maka kita tidak akan dengar lagi bahawa matematik itu susah, jangan ambil kimia, dia ada kira-kira, dia ada teori dan sebagainya. Kita mahu terbalikkan perkara itu kerana saintis juga muda-muda ni dan hebat mempunyai rahsia dan usaha untuk jadikan kehidupan umat manusia lebih baik. Dan baguslah jika ia bermula daripada hanya bercakap sains kepada masyarakat dalam 3 minit sahaja. Itu adalah kuasa FameLab dan sekarang kuasa di tangan kita untuk tentukan bahawa masyarakat kita bertamadun dengan ilmu, nilai dan sains. Jumpa lagi.